الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإيمان والإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. آمين يا رب العالمين، والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangunkan untuk manusia ialah Baitullah di Makkah ataupun Makkah, berkati dan menjadi petunjuk kepada seluruh alam. Di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa yang memasuki yang Baitullah, amanlah dia. Antara kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, iaitu bagi orang-orang yang mampu untuk berjalan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahawasanya Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu daripada seluruh alam. Surah Ali Imran ayat 96-97. Saya muliakan seluruh penjatan kuasa, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ke saat ini. Dan walaupun ada di antara kita yang sudah sampai ketika dan saat Allah jemput mereka kembali ke rahmatullah, maka kita pun samalah. Hidup kita dia ada lawan, iaitulah mati. Ya, semua ada lawan. Yang tak ada lawan yang Allah Ta'ala. Ya, kaya lawan miskin, senang lawan susah, panjang lawan yang pendek. Tak, termasuklah hidup lawan mati. Tapi sebelum mati dia kena hidup dulu. Dan hidup kita di atas dunia ini hidup yang ada tempoh. Ya, seolah-olah kalau barang kat kedai dia ada expiry date, maka kita pun ada expiry date sebenarnya, tetapi kita tak tahu bila. Ya, berkaitan dengan kematian itu tidak diketahui, dirahsiakan oleh Allah. Banyak benda yang Allah rahsia supaya kita tak tahu. Ya, di antaranya kematian kita bila, Lailatul Qadar tu bila, wali-waliullah tu siapa. Nah, saat mustajab doa ini, ijabah doa tu bila, walaupun hari Jumaat tu masa mana. Dan kenapa Allah rahsia-rahsiakan? Supaya kita, kalau kita memang kita yakin kita akan mati, supaya kita sentiasa get ready. Ya, sentiasa bersedia.
Sebab Nabi sebut al-kayyisu man dana nafsuh wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik bijaksana, iaitulah orang yang mengawal hawa nafsunya, menahan hawa nafsu dia, dan dia buat amal untuk kehidupan di hari akhirat selepas mati. Itulah, mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang diberi kecerdikan oleh Allah SWT. Cerdik macam mana? Kita sedar bahawa hidup di atas dunia ini hidup yang bertempoh, yang sementara, sekejap saja. Kalau nak banding dengan waktu akhirat, teramat singkat, mungkin sejam akhirat. Kita hidup atas dunia ini tak sampai sejam, ya. Sebab satu hari di sana 1000 tahun. Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun. Allah sebut. Quran kata sesungguhnya satu hari yang kamu kira, kamu hitung ni, di sisi Tuhan engkau, satu hari yang bukan satu hari di sisi Tuhan engkau ialah 1000 tahun yang kamu duk hitung. Inna yawman, sesungguhnya sehari, inna rabbika, di sisi Tuhan engkau, ka'alfi sanatin, seperti mana 1000 tahun, mimma ta'udun, daripada apa yang kamu kira. Itulah maknanya hidup satu hari di sana 1000 tahun di sini, ya. Jadi hidup kita sekarang ni 60 tahun, berapa seken sahaja. Itulah umpamanya. Namun begitu, walaupun singkat, tetapi orang yang cerdik tadi pasti dia akan bertuah beruntung. Ya, bertuah dan beruntung, sebab dia menggunakan kesempatan yang singkat itu untuk meraih keberuntungan yang kekal yang lama, iaitulah akhirat yang kekal abadi. Dunia akan hapus, akan hilang, akan lenyap, fana. Ya, dunia yang kita yang cantik, yang indah, rumah kita yang besar, kereta kita yang cantik, semuanya binasa. Kullu man 'alaiha fan. Allah kata, setiap sesuatu itu, setiap kamu akan fan, binasa. Wa yabqa, dan kekalah wajhu rabbika, zat Tuhan kamu yang maha dzul jalali wal ikram, yang maha gagah lagi maha mulia. Di antaranya, muslimin dan muslimat sekalian, ayat yang dibacakan tadi adalah berkaitan keterangan daripada Allah Ta'ala. Ayat 96-97 Ali Imran berkaitan dengan kewajiban haji. Allah cerita bagaimana rumah ibadah yang mula-mula yang Allah bina di atas muka bumi ini, di satu tempat dalam Quran sebut Bakkah, di Bakkah, ya, di Bakkah ataupun Makkah kita panggil, yang sangat berkat, mubarakan, yang sangat berkat. Ya, kita duduk di Mekah ni dapat berkat, masa berkat, rezeki berkat, umur berkat, semua berkat. Batu orang yang pergi Mekah dapat keberuntungan yang banyak, 100,000 satu sembahyang. Ya, wa hudan lil alamin, dan petunjuk, ya, untuk sekalian alam. Maka Allah kata fihi ayatun bayyinat, di padanya terdapat keterangan. Ya, kelebihannya antaranya maqam Ibrahim. Siapa yang masuk ke dalam Baitillah, ya, ataupun ke Mekah itulah nescaya aman, sentosalah dia, kata Allah. Dan Allah mewajibkan ke atas kita manusia menunaikan haji, ya, bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan. Ada tambang, ada duit, ada visa, ada macam-macam lagi lah, ya. Yang terbaru lah, ada kota,
Ada apa lagi? Ya, ada vaksin, ada handphone. Handphone kena ada kan? Handphone yang Android. Tak ada handphone, tak boleh masuk Mekah. Tak boleh masuk masjid lah. Mekah tak boleh masjid. Nah, itu benda sentiasa berubah kan? Sentiasa berubah. Dulu kita kata handphone ni untuk bergaya, untuk orang kata untuk ya orang yang berada-ada saja. Sekarang ni tak kira berada tak berada, kena ada. Sebab apa? Nak masuk masjid sebelum ni kan kena scan, kenapa dah? Nak tengok status kita vaksinasi ke tak dalam handphone. Itu penting sekarang ni dah. Wujud tak masuk kubur orang kena buat handphone juga sekarang ni ya? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah sebut wajib kita pergi Mekah. Walillahi 'alan nasi hajjul bait. Ya, itu pun man istata'a ilaihi sabila. Wajib-wajib ke atas siapa? Orang yang mampu berkuasa berjalan. Ada semua kelengkapan untuk mereka berjalan jauh ke Mekah. Ya, duit, tambang, sehat, mahram, macam-macam. Ya, barulah ada duit. Bukan setakat kita yang pergi. Orang yang kita tinggal, anak isteri, tanggungan kita, semuanya tidak lapor ataupun melarat kalau kita berada di Mekah. Sekali begitu. Itulah nak sebut pergi haji pun hak rukun Islam tu kena tinggalkan bekalan kepada orang yang kita tinggalkan. Nah, makan, minum dan segala kelengkapan yang biasa dia makan tak boleh. Mentah-mentah nak pergi haji, ya, kita bawa diri kita seorang, lepas kita seorang, orang yang ditinggal kebuluran, lapar, mati misalnya. Itu memang tak sampai kepada peringkat itu. Allah suruh kita menunaikan haji. Itu dia kata manis tata'a ilaihi sabila. Muslimin dan muslimat sekalian, kita sambung malam ini berkaitan dengan orang yang mengesahkan Allah yang masuk neraka, mati terbakar, lalu mereka keluar dengan pertolongan syafaat. Maknanya dalam kalau kita buka dalam kitab Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, orang yang ada kalimat tauhid, ada iman dalam hatinya, ya, dia tidak kekal dalam neraka. Apatah lagi orang yang tidak menduakan Allah, sentiasa mengesahkan Allah, dia akan dibalas kalau dia buat dosa, dan dia akan dilepaskan dengan syafaat-syafaat ibadah ataupun sebagainya. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adapun penghuni neraka yang ditentukan tidak mati dan tidak hidup, ya, orang duduk neraka ni nak kata hidup, la yamutu biha wa la yahya. Ya, nak kata hidup tak seperti hidup, nak kata mati tak seperti orang mati. Kalau hidup, hidup dengan tenang, tapi dalam neraka tak ada ketenangan, tak ada kelazatan. Nak kata mati tak mati. Sebab apa? Kalau mati tak rasa dah. Kenapa? Kena gerak ke kenapa ke? Tak rasa dah mati kan? Tapi rasa azab dirasakan. Atau kata nak kata hidup tak hidup, nak kata mati pun tidak mati orang duduk dalam neraka ni. Tetapi manusia yang masuk neraka kerana dosa mereka atau kesalahan mereka, dia orang Islam, orang beriman, tetapi dia mati dengan bawa dosa, tak taubat misalnya dah. Lalu dimatikan oleh Allah beberapa kali, sehingga ketika hangus mereka dikeluarkan dengan syafaat. Penting syafaatnya. Mana Nabi, kita banyak selawat Nabi, syafaat Nabi. Kita suka bersedekah, syafaat sedekah, pertolongan. Kita suka baca Quran, syafaat daripada Quran. Tak. Kita suka membantu orang, syafaat daripada pertolongan kita tadi.
Mereka dikeluarkan sekumpulan demi sekumpulan, lalu dimasukkan ke beberapa sungai dan dikatakan, wahai penghuni syurga, bawa mereka. Lalu mereka tumbuh seperti tumbuhnya biji benih yang dibawa banjir. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Dia kata, bila disuruh mandi, disuruh bersihkan diri, maka cantiklah, jadi tumbuhlah daging-daging yang hangus tadi. Kan hangus ni rentung, tak nampak tuan. Bayangkan kalau kita kena apa ni, masuk dalam kena rumah orang terbakar pun dah hangus rentung. Ini api neraka, bukan macam api hangus rumah tu, lagi dahsyat. Berapa puluh? 70 kali ganda panas daripada api dunia. Dan batu dia mungkin dia cacat, dia jadi cacat kena api neraka. Tapi disuruh mandi, disuruh bersih. Bila dengan syafaat tadi, maka menyebabkan dia jadi pulih balik. Kematian yang dinyatakan dalam hadis tersebut bagi orang yang melakukan kemaksiatan adalah kematian yang sebenar, kerana diungkapkan dengan bentuk masdar, kata dia. Perkara tersebut adalah penghormatan bagi mereka agar tidak merasakan sakit siksaan sesudah terbakar, berbeza dengan kehidupan penuh neraka untuk selama-lamanya. Macam mana Allah sebut dalam Quran, innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab innallaha kana azizan hakima. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dengan ayat-ayat kami, kelak kami akan memasukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus terbakar, lalu kami ganti dengan kulit yang lain agar mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surah An-Nisa ayat 56. Allah kata, aku bakar orang dalam neraka. Setelah dibakar, kulit dia masuklah, kita kata dah hangus. Dah masuk hangus. Bila hangus, dia tak rasa dah. Oleh kerana tak rasa itulah Allah kata badalnahum, kaku tukar kulit baru. Ini Quran sebut dalam surah An-Nisa ayat 56. Allah kata kami tukarkan dia dengan kulit yang baru, tumbuh kulit baru. Supaya apa? Disebut di situ, liyadhuqul adab. Disebut lam di bawah lam lil uqubah dipanggil. Lam lil uqubah, akibat daripada tu dosa-dosa dia tu Allah tukar kulit baru. Allah tumbuh macam kita accident atau kena air panas kan, dia kulit luar hangus tu, hak masak tu dia akan terlupas, dia akan terkelupas sendiri dah. Maka yang keluarnya kulit baru yang kadang warna merah, macam tu lah. Ditumbuhkan kulit baru atas tubuh badan kita ni supaya apa? Liyadhuqul adab, supaya dirasakan, supaya dia rasa azab. Kalau dikekalkan kulit lama tu, mungkin kurang kepanasannya, panas juga tapi tak pure. Untuk pure panas tu ditukar, dibuang kulit tu, tumbuh hak baru. Masya Allah. Kulit baru ni tuan-tuan lagi dahsyat. Tuan-tuan kalau kena air tu, cuba bila dia naik pulih balik tu, tuan-tuan garu kuat sikit. Macam mana? Garu je. Kalau garu sekarang ni tak apa, cuba garu kulit tu. Garu pun dah sakit. Tak usahkan bakar. Itulah nak tunjukkan bagaimana proses Allah Subhanahu wa ta'ala mengadab manusia yang degil sewaktu hidup di atas dunia, tidak mau beriman, tidak mau melakukan amal ibadah, tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Jadi nak ceritanya, orang yang buat dosa tu, dia kadang boleh keluar dengan amal ibadah syafaat, dengan pertolongan. Mungkin juga kematian mereka untuk menghilangkan rasa sakit dengan cara seperti tidur. Ada juga macam tu dah.
bukan kematian sebenar. Kerana tidur dapat menghilangkan rasa sakit dan merasa selesa. Kan dihilangkan seolah hilang, betul hilang akal kita tidur kan, akal tak ada. Nah, kadang-kadang orang buat apa pun kita tak sedar. Sama juga dihilangkan deria kalau kita nak operation orang kan, dibius dan sebagainya. Itu macam tu soalan. Ya, sedangkan tidur juga dinyatakan oleh Allah sebagai mati, sebagai firman-Nya, in Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha wa yumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah memegang nyawa seorang pada saat kematiannya. Ini Allah kata, Allah yang akan pegang nyawa roh kita di saat kematian. Dan nyawa seseorang itu belum mati ketika dia tidur. Dia tak mati. Itu ruhul hayat dia tak ada. Dia qazah dia tak ada. Nah, maka dia tahan nyawa orang-orang yang telah dia tetapkan kematian. Ya, pada sampai ajal maka ditahannya. Kita ni sekarang kita boleh embuh sedut, embuh sedut, empat lepas sedut. Nah, satu masa Allah tahan, lepas tak boleh seduh, seduh tak boleh lepas. Dah, itu macam tu lah. Katiba lah. Ya, dia sebut kematian. Itu Allah sebutnya. Jadi Allah kata dia boleh tahan. Dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Akan ada orang terus dapat bernafas, masuk keluar udara kan. Tapi bila sampai ajal Allah Ta'ala tutup, dia tak boleh bernafas lah. Dia kena mati lah. Nah, itu sampai ajal, habis rezeki sampai ajal. Ya, kita ni bergantung kepada bajet. Kalau bajet kita dah zero tuan-tuan, memang wajib mati lah. Rezeki tak ada dah. Rezeki bajet Allah tentukan untuk kita. Bila Allah tentukan rezeki kita ni masa kita umur 4 bulan dalam perut mak kita lagi. Disebut, boleh buka dalam hadis 40 An-Nawawi. Dalam kitab lain pun ada berkaitan dengan ketentuan lelaki, perempuan, ajal, jodoh, semua rezeki. Suatu umur 120 hari dalam kandungan ibu kita, dalam rahim mak kita. Setiap orang macam tu. Ya. Siapa yang nak bagi tentukan? Allah Ta'ala dan Jibril lah tukar menulis itu. Tukar tentukan tiup roh ataupun tak tiup roh. Sakhawah, sa'adah, baik buruk. Nah, itulah. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Surah Az-Zumar ayat 42. Ya, ayat ini dibaca ada orang yang tak sedar lah, tak sedar kena rasuk, kena apa kan, boleh dibaca ayat ini, ya. Itu ayat 42 surah Az-Zumar. Maksudnya bukan kematian sebenar, tapi keluarnya roh dari badan. Ya, mati-mati ini berpindah roh daripada jasad, nak pergi tempat lain. Nah, berpisahlah roh dengan jasad, nyawa dengan jasad. Nah, itu sebab itulah hakikat kematian itu. Roh tak mati, ya, jasad saja yang mati ataupun bila dikeluarkan roh. Sebab itu dia panggil, bila mati dia panggil kita ni sebelum mati namanya sakarah. Sakarah ni mabuk, mabuk nak mati. Selepas tu dia ada nazak. Nazak ni cabut. Nazak ni macam kita cabut pokok, macam mana? Nazak Muhammad as-syajar, kita kata. Muhammad mencabut pokok. Ya, nazak ni malaikat tarik, cabut. Itu maknanya nazak. Nah, satu lagi sebelum tu namanya sakarah, mabuk. Kalau kita mabuk macam mana rasa? Tuan-tuan rasa mabuk pergi ke laut. Tuan-tuan nak keluar habis semua kat dalam perut kan? Mabuk, macam-macam orang mabuk lah. Itulah. Tetapi yang ni lebih teruk lagi daripada mabuk.
orang pergi ke laut. Kalau siapa-siapa nak try cuba tak pernah mabuk, pergilah ke laut, naik motorbot. Bila dah sampai tengah laut tu, dia bergelora sikit tu, matikan enjin. Mati enjin, duduk tengok. Biar dia golek sikit. Nah, kalau tak mabuk juga, ambil pancing-pancing tu, pegang pancing tu, pegang tengok. Bila dapat ikan tu, tumpu kepada ikan, jangan tengok kiri kanan. Lama-lama dia pusing. Pusing tu, dia mula dia datang. Bila datang tu, tak nak mancing dah, nak balik dah. Nak naik atas darat dah, tak nak dah. Dia punya teruk, dia punya tu lah, dia punya gelombang. Tu. Tapi mabuk mati, lebih dahsyat daripada tu. Kan? Itu dia panggil sakaratul maut. Kan? Lepas tu kita, Nabi ajar doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Tuhan kami, ringankan ya kami punya sakarat mabuk. Sedap saat kita nak meninggal dunia. Allah SWT juga menyatakan pengsan dengan mati. Antaranya Allah sebut dalam firman, wa nufiqa fis suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufiqa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dia surah yang sama ayat 68 42. Dan sangkakala pula ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Ya, ada beberapa jenis makhluk Allah yang Allah tak akan binasakan. Ya, syurga, neraka, roh, ajabuz zanab, malaikat, arash dan sebagainya. Ya, kursi, kolam, lauh mahfuz tak akan hancur. Kemudian ditiup sekali lagi, sangkakala itu maka seketika itu mereka bangun daripada kuburnya menunggu keputusan Allah. Sebagaimana juga berlaku terhadap Nabi Musa AS ketika beliau tersuku dan pengsan. Ya, dia bersuku bila? Kan dia minta dengan Allah SWT supaya kaum dia nak minta nak tengok Allah Ta'ala, nak tengok Allah Ta'ala, nak tengok Tuhan, baru nak beriman. Sama Nabi Musa dah ada, nama Nabi Muhammad pun ada. Nak suruh kami beriman, tunjuk Tuhan kamu ni. Nabi Musa pun ada. Atau di Tursaina ni tuan-tuan, kena pergi Mesir lah. Saya baru bulan lepas pergi Mesir, pergi ziarah, tengok tuan-tuan, tengok bumi Al-Ardul Kinanah, jalan dah, tengok makam-makam awliyaillah, rasul-rasul, nabi-nabi, wali-wali, banyak. Imam Syafi'i, ulama-ulama yang besar, memberi ibrah kepada kita, ya, semangat, kekuatan kepada kita. Bagaimana suasana dalam kehidupan mereka sebegitu. Dia boleh jadi ulama yang besar, ilmu yang tidak, lautan ilmu dikatakan. Jadi zaman dulu, dan kalau nak pergi Sinai, sepanjang Sinai itu dia jauh sikit. Nak tengok matahari, dia panggil apa? Sunset. Di sana lah kena laki, kena naik atas. Dalam jalan jauh, naik pulau tinggi. Betul lah. Satu hari memang kena di sana kalau nak betul-betul, ya. Di sana itulah ceritanya bagaimana kaum Bani Israel minta request nak tengok Tuhan. Maka Allah jawab kepada Musa, ya, mau tengok kepada bukit Tursaina, bukit kan. Tursaina itu disebut dalam Quran wat-tini waz-zaitun wa turi sinin, Tursaina, ya, ada dalam Quran. Jadi Allah kata, berfirman kepada Musa, mau tengok kepada bukit, fa ini istaqarra makanan fa sawfa tarani. Kalau bukit itu tegak, boleh tengok aku lah, Allah kata.
Maka Allah falamma tajalla, Allah tajalli, Allah letak sifat dia, kudrat dia kata. Allah letak sifat bukan zat lagi. Allah jelmakan sifat dia di atas bukit tu, meletup bukit. Meletup bukit, pensan Musa. Musa pensan. Nabi Musa pun pensan. Jadi maknanya kalau bukit tak boleh tengok, tak boleh nak tahan. Zat apa ni sifat aku, macam mana nak tengok zat aku? Kamu tak boleh tengok. Dengan mata kepala atas dunia ni kamu tak boleh tengok. Melainkan bila kamu dah masuk syurga. Itulah. Ya. Itu maknanya tuan-tuan, nak sebut waktu tu Musa pensan. Jadi pensan tu tak rasa pun ada pensan, macam orang pensan. Itu pun sebahagian daripada hilang deria bila pensan. Walaupun dia kata perkara ini bukanlah mati yang sebenarnya, dengan demikian hilang rasa selesa sakit dari alam nyata boleh dikatakan sebagai mati. Pensan ni seolah sebahagian pada kematian, tak rasa apa. Begitu juga mereka, mungkin dengan mematikan mereka padahal mereka hidup dapat menghilangkan rasa sakit daripada mereka. Itu kadang-kadang Allah matikan daripada azab, ditimpa azab yang bersangatan, Allah matikan kita. Supaya kita tak rasa azab, sakit dan sebagainya. Sebagai kelembutan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada mereka, seperti halnya para wanita yang menghiris tangannya tanpa merasa sakit karena melihat ketampanan wajah Nabi Yusuf AS. Itu cerita Yusuf. Di Mesir pun Nabi Yusuf, ada perkampungan Nabi Yusuf yang Nabi Yusuf asaskan. Sewaktu 7 tahun tak ada kemarau, tak ada makanan. Ada satu nama tempat tu dia panggil Wadi Rayyan. Ada air terjun tu pada pasir tu lah. Air terjun di padang pasir. Tuan-tuan boleh, kalau kat sini atas bukit tinggi baru ada terjun. Sana tanah landai, padang pasir, air terjun. Kalau nak tengok saya boleh tunjuk kamu. Namanya Wadi Rayyan. Tempat Korun namanya Fayyum. Katakan situlah Tasik Korun, gelamnya Korun, ya. Itu nak sebut bagaimana dia sebut tadi tentang apabila Zulaikha meminta isteri menteri-menterinya pegang buah limau, pegang buah sebiji dengan pisau satu. Bila dia kata aku kata hiris. Bila dia pegang tadi, maka disuruhnya keluarlah Yusuf. Yusuf keluar. Bila keluar saja, dia pun kata, potong buah. Dipotong buah, tengok Nabi Yusuf dengan gitu, potong jari. Lalu dia kata, Qulillahi ma hadha illa malakun karim. Ini bukan orang, ini malaikat. Orang yang ramai-ramai perempuan tadi. Sebab apa? Sebab Zulaikha isteri Raja Abdul Aziz itu dia nak menghilangkan rasa dia punya malu lah. Orang kata dia cinta kasih kepada budak dia, hamba dia. Kan dia beli Nabi Yusuf tu. Jadi dia nak hilangkan tu. Kalau kamu rasa aku ni terpesona, kamu tengok sekali pun potong jari dah. Aku tengok hari-hari ni seolah gitu lah. Jadi nak sebut di sini, ya, bila kita tak sedar ni kita boleh buat belaka lah. Terhiris ketampanan Yusuf. Apa rasa sakit? Tak sakit, tak rasa. Lepas pada tu baru sakit. Huraian pertama lebih kuat dipukul dengan perkataan dalam bentuk masdar. Ini cerita kematian tadi lah, ataupun disebut tadi neraka, azab neraka tadi. Bila kita masuk, bila dah maknanya orang-orang yang ahli neraka tadi bila masuk syurga hilang habis. Dia punya paru, dia punya kesan kebakaran lambatlah. Dia kena mandi dalam satu sungai namanya Hayah.
lalu Allah Ta'ala putihkan semula kulit-kulitnya daripada hitam, kesan daripada bakaran neraka. Ada juga yang disebut dalam hadis dikatakan bahawa banduan-banduan neraka ini meminta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya hilangkan tulisan pada tubuh, pada muka mereka, ditulis atas dahi mereka banduan neraka. Nah, jadi malu bila jumpa ahli syurga, malulah mereka sebab bekasan banduan neraka, bekas ahli neraka. Maka mintalah mereka sehingga Allah kurniakan kepada mereka, tunaikan hajat mereka. Allah kata, sila maaf beri, wahai Jibril, datang kamu. Maka Jibril sapu atas atas kepala mereka, atas muka mereka, maka hilanglah tanda banduan neraka ataupun bekas ahli neraka tadi. Gembira dan sukalah mereka selama-lamanya. Belum lagi. Jadi ditanya, apakah maksud dikatakan memasukkan mereka ke dalam neraka sedangkan mereka tidak merasakan padanya siksa dalam itu, di antara bentuk syafaat, ya. Jawapannya tujuan adalah memberi pelajaran kepada mereka meskipun mereka tidak disiksa dan menggantikan nikmat syurga daripada mereka selama mereka berada di neraka adalah pembalasan bagi mereka, seperti orang yang ditahan dalam penjara. Demikian penahanan itu sebagai alasan meskipun tidak ada belenggu dan pengikat. Itu orang yang beriman yang tidak kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan berkat syafaat amal ibadahnya, kebaikan yang dia buat, maka dihilangkan azab tadi. Orang yang mendapat syafaat sebelum masuk neraka kerana amal soleh, sedangkan di dunia mereka ada orang yang penting. Abdullah Muhammad bin Maisarah Al-Jabari Al-Qurtubi menyatakan dalam At-Tabi'in, riwayat daripada Ubay bin Lu, riwayat daripada Ubay dan bin Widhah daripada hadis marfu', hadis marfu' Anas, dia berkata, para penghuni neraka dibariskan dan diikat lalu berjalan seorang demi seorang. Ingat tak, dulu aku pernah tolong kamu, pernah angkat air untuk kamu bersuci misalnya, dah, maka dia boleh beri syafaat. Itulah yang kita boleh bincang pada malam ini, tuan-tuan dan sekalian, berkaitan dengan syafaat. Syafaat ni panjang tajuk dia. Syafaat untuk orang yang masuk neraka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat keempat dan orang tinggal dalam jahanam yang sesudahnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat innahu ghafurur rahim. Dan saya ada satu iklan, iaitu berkaitan dengan korban. Saya ada menguruskan korban di Kemboja dan juga di Mekah, ya. Di Mekah tu sahabat saya di sana untuk lembu dan kambing, ya. Dan satu lagi yang tu saya pergi sendiri di Kemboja pada 8 hari bulan hingga 11 hari bulan Julai. Dan dah ramai yang bersamalah nak ikut. Dan tuan-tuan kalau nak ikut pun boleh juga, cuma tanggungan sendirilah semuanya, ya. Tapi kalau yang tak berkesempatan boleh masuk ibadah korban bersama saya, hanya satu bahagian RM360 sahaja, ya. Kambing mahal 800 ekor, satu ekor lembu 2.500, 2.520, atau boleh didiskaun lah 2.500 satu ekor. Dan insyaAllah saya akan sembelih dan saya akan agih-agihkan kepada masyarakat Islam di Kemboja, ya, di kawasan Kercil, tuan-tuan, kawasan jauh di atas daripada Phnom Penh, ya. Daripada Phnom Penh tu 6 jam. Sebab tu saya turun di Ho Chi Minh, masuk cross border, tak jauh daripada situ, ya. Jadi kalau tuan-tuan nak rasa sendiri, tuan-tuan boleh ikut saya, bagi nama, bagi snack pasport, bayar dia punya tiket dan dia punya package itulah, makan, minum, pakaian, pakaian, makan, minum, tiket, hotel, termasuklah kenderaan di sana, ya, termasuk package kita pergi tempat-tempat bersejarah tu, insya-Allah sekali.
kecuali korban dengan kain-kain Siti Khadijah tu tak masuk lah, ya. Dia lofa tak masuk, Siti Nurhaliza tak masuk, ya. Makan minum insya-Allah, ya. Kenderaan insya-Allah, tambah menambah tiket insya-Allah termasuk sekali dalam 1790. Setakat ni lah, kalau tiket naik kena naik lah, macam mana lah. Itu saja. Dan saya mengucapkan takziahlah kepada pihak pengurusan